العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Moga-moga sihat walafiat, berada dalam kandungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati tuan pengurusi dan ahli jawatankuasa surah Ihsaniyah, seterusnya tuan imam, tuan Bilal dan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dalam siri seterusnya untuk kita membaca kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Ala kulli hal, kita sudah pun melepasi satu tempoh ataupun tarikh yang sangat bersejarah, iaitu 12 Rabiul Awal yang kita sambut, yang kita raikan, yang kita kenang, yang kita ulang kaji dan kita memuliakan 12 Rabiul Awal baru-baru ini, iaitu pada hari apa pun ni? Hari Ahad, ya, hari Ahad. Dan hari Isnin itu cuti. Itu yang penting tu kan, cuti umum, sebab hari kebesaran itu jatuh pada hari Ahad. Tapi apapun yang penting ialah kita meraih dan memuliakan tarikh itu, berarti kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang tarikh hari lahir kita, hari lahir isteri, hari lahir anak-anak, hari lahir ayah, hari lahir ibu, hari lahir ibu mertua, ayah mertua dan sebagainya, rakan-rakan dan sebagainya. Mengapa tidak kita memuliakan juga, mengingatkan juga, mengenangkan juga hari lahir junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kelahiran Nabi itu membawa limpah rahmat ke atas seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Maka sudah tentulah kita mengenang, menginsafi dan juga mengingati akan hari lahir Nabi, dan bukan mengenang hari lahir sahaja, tetapi kita mengingat Nabi itu, kasih dan sayang kepada Nabi itu adalah termasuk dalam rukun iman. Selain daripada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Jadi tanggungjawab kita ataupun rasa terpanggilnya kita itu untuk mengenang, mengingati, mengenali Nabi dengan lebih dekat itu adalah satu tuntutan syar'i, satu tuntutan akidah
Kerana kita percaya pada Nabi itu satu akidah, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Nabi itu suatu keyakinan melibatkan keimanan, kepercayaan, sebab Nabi itu disebut selepas Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik. Jadi nama Nabi itu sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sebut selepas Allah. Begitu juga dalam salat, nama Nabi disebut dalam tahiyat. Begitu juga dalam khutbah Jumaat, wajib disebut selawat ke atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan? Jadi mengapa tidak kita nak memuliakan Nabi? Karena kehormatan, kemuliaan Nabi itu bukan sebarangan. Dia melibatkan sah atau tidaknya ibadah. Sah atau tidaknya ibadah itu dengan menyebut Nabi. Hatta doa kita, kalau kita berdoa tanpa berselawat pada Nabi, doa itu akan tergantung. Doa tergantung, tak sampai ke mana. Melainkan kita menyebut, memuji-muji Allah, kemudian selawat ke atas Nabi, kemudian mintalah doa apa yang kita nak minta, maka lengkaplah peraturan dan tata cara berdoa itu. Puji-puji pada Allah. Kita berdoa memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Mulakan muqaddimah doa itu dengan itu. Kalau tidak dimuqaddimahkan begitu, puji Allah dan selawat atas Nabi, doa apa pun tak jadi. Tak bawa ke mana doa kita itu. Melainkan kita memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi. Kemudian tutup juga begitu, memuji Allah dan berselawat ke atas Nabi. Ya, berselawat atas Nabi, kemudian walhamdulillahi rabbil alamin. Tutuplah dengan memuji Allah. Jadi doa kita itu dia punya bracket dia, mula puji Allah, selawat Nabi, kemudian berdoa, kemudian puji, selawat atas Nabi, kemudian memuji Allah. Dia cukuplah lengkap package ataupun set doa kita itu. Itu kena ingat tu peraturan dan tata cara berdoa kalau nak dimakbulkan. Sebab itu doa punya doa, berapa lama dah berdoa, berpuluh-puluh tahun, tapi tak ada apa perubahan bagi kita. Barangkali ada kena, tak kena di mana-mana doa kita itu. Maka kena ketahuilah, kena tahu bagaimana tata cara, adab itu, adab berdoa itu. Sebab itu kita penuh dengan adab. Hidup kita ini tidak boleh lari, ataupun tidak boleh tinggal adab sopan santun. Kalau dengan manusia kita bersopan santun, bagaimana kita dengan Allah dan Rasul? Sudah tentu kita bersopan santun juga. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala juga lebih menyantuni Nabi, dan Nabi yang paling disantuni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak pernah dipanggil dengan namanya. Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad itu dengan Muhammad, tetapi Allah memanggil Nabi itu dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Allah panggil Nabi, panggil pangkatnya, tak panggil nama. Itu satu kesantunan dan satu adab yang Allah tunjuk pada kita. Jadi apa lebih, mengapa Allah menyantuni Nabi begitu rupa? Kerana nak mengajar kita supaya kita menyantuni Nabi. Jadi sudah tentulah kalau nak menyantuni Nabi itu, kita kena mengenali Nabi. Siapa Nabi itu sebenarnya? Nabi itu siapa? Siapa Nabi sebenarnya? Kalau kita menghormati orang-orang besar kita, menghormati orang-orang besar kita kenal dia, apa pangkatnya, apa kedudukannya, apa pengaruhnya, kan? Apa kesan kepimpinannya, dan kita menyantuni, menghormati dia begitu apa, kan? Tapi itu di dunia saja tu. Kalau sesama manusia ni habis di dunia saja. Kita hormat ke, kita raih dia ke, kita menyantuni dia ke, dan sebagainya, habis di dunia saja. Tapi kalau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia dan di akhirat, hatta
di padang mahsyar nanti, Nabi lah yang akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Banyak berselawat ke atas Nabi, maka mudahlah kita mendapat syafaat Nabi. Sedangkan Allah berselawat ke atas Nabi, malaikat juga berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Ya. Jadi dengan itu sudah tentulah bila tiba 12 Rabiul Awal, itulah masanya untuk kita memberi perhatian, masa untuk kita memberi tumpuan, masa untuk kita meraihkan, menjayakan, memuliakan, dan buat apa sahaja asalkan nampak gahnya Maulid Nabi itu. Dan macam-macam cara masyarakat kita menyambut Maulidur Rasul, ya. Hatta ada yang membuat perarakan, ya, yang membuat ceramah, forum, berzikir, qiyamul lail. Di masjid saya baru ni buat qiyamul lail. Di pagi Ahad tu 4 pagi bangun, datang masjid qiyamul lail. Sempena Maulid Rasul buat qiyam. Kemudian solat subuh, kuliah subuh. Lepas itu buatlah majlis marhaban, berzanjinya, berselawatnya, dan ada lagi ceramah Maulid Nabi, dan buat jamuan. Jamuan tak lupa kan. Jamuan mesti kambing golek hari tu. Lepas ceramah solat Zuhur, lepas tu kambing golek. Jadi selesailah majlis kita. Bab makan ni pun dituntut juga. Takkan nak tadah telinga saja, perut dah lapar kan. Lepas selesai pergilah ke dewan makan, makanlah apa yang dihidang. Jadi biasanya istimewa lah. Sempena dengan sambutan Nabi, jamuan pun kena istimewa juga kan. Jadi tak bolehlah buat lekeh-lekeh punya jamuan, kurang-kurang kambing golek lah. Itulah kisahnya sambutan Maulid Rasul baru-baru ni, dan saya percaya di sini juga pun ada membuat sambutan yang seumpama itu. Baiklah, ala kulli hal, pada malam ini kita nak meneruskan lagi akan peninggalan pesanan-pesanan, amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang Nabi, tentulah kita mengikut jejak langkah, mengikut apa peranan, apa pesanan, agar peninggalan Nabi. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut taraktu fikum amrain, ya, idza tamassattum bihima lan tadillu abada. Aku tinggal pada kamu 2 perkara, selama mana kamu berpegang dengan 2 perkara itu, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah wa sunnat rasulih, iaitu Al-Quranul Karim, kitabullah dan sunnat rasulih, dan sunnah rasulnya, iaitu hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan Nabi dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu kita sentiasa hari-hari lah kalau boleh, hari-hari kita bercakap, mengenang, beramal, sedar atau tidak sedar, kita memang beramal dengan apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, apa yang Nabi pesan kepada kita, ya. Terutamanya perkara yang melibatkan soal-soal kehidupan seharian. Kehidupan seharian kita ini daripada bangun tidur, bangun dan sebagainya, menjalankan aktiviti keharian sampai ke terbit matahari, sampai pergi tempat kerja, balik kerja, dan seterusnya sampai ke malam. Ada lagi amalan kita ini berjamaah, maghrib, isyak. Ada lagi peluang mendengar kuliah, mendengar majlis ilmu. Kemudian baru kita tidur balik semula. Selesailah satu hari punya perjalanan kita. Maka dalam tempoh itu, sedar atau tak sedar, memang kita ada melakukan perintah Nabi ataupun ajaran Nabi. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi perintah. Paling-paling solat 5 waktu sudah tentu, itu wajib. Di samping solat 5 waktu, amalan-amalan lain lah. Amalan-amalan bangun tidur, bagaimana? Amalan memakai baju, pakaian, bagaimana? Amalan masuk tandas, keluar tandas, apa amalannya? Kan? Kemudian nak keluar rumah atau sarapan pagi, kalau tak puasa pagi tu, ataupun sahur, kalau nak puasa, kalau tak puasa sarapan pagi, doa, makan dan sebagainya. Kemudian nak keluar rumah, naik kenderaan,
Apa amalan naik kenderaan? Sudah tentu ada. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu dah hafal semua orang dah. Pergi kerja, jumpa rakan di tempat kerja, Assalamualaikum. Itu semua perintah Nabi, ajaran Nabi, sunnah Nabi. Assalamualaikum. Kan? Kemudian pakaian kita menutup aurat, baik muslimin, muslimah, lelaki perempuan menutup aurat. Itu juga ajaran dan perintah, wajib. Dan seterusnya bekerja dengan ikhlas, hormat menghormati di tempat kerja, menghormati ketua. Ketua, kalau kita ketua jabatan, kasih sayang kita dengan rakan-rakan staf kita. Kerana kasih sayang itu ajaran Nabi. Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa tak berkasih sayang, dia juga tidak dikasihi. Ataupun dia tidak mengasihi apa yang di bumi, maka di langit juga tak kasih dia. Itu satu lagi. Siapa yang tidak mengasihi makhluknya di bumi, maka di langit juga tak kasih dia. Maksudnya rahmat Allah tidak turun. Malaikat juga tidak mendoakan dia, sebab dia tak kasih. Kasih pada anak, sayang anak-anak cucu, pada kanak-kanak kecil, cium kanak-kanak dan sebagainya, kan? Begitulah seterusnya sampai kita bekerja di pejabat. Ikhlas, elakkan daripada melakukan perkara yang terlarang, menyalahguna, abuse, ataupun dikatakan menyalahguna kedudukan, menyalahguna kuasa. Pun ajaran Nabi, jangan buat perkara-perkara yang amanah. Itu masuk dalam amanah. Bila kita diberi amanah, jangan mengkhianati amanah, kerana itu sebahagian daripada sifat orang munafik. Apabila diberi amanah, dia khianat. Apabila bercakap, dia kazib. Apabila dia diberi bergaduh, biasanya dia berpanjangan, bukan nak bermaaf-maafan dan sebagainya. Maka itu semua ajaran-ajaran Nabi yang lengkap, komprehensif. Lengkap ataupun komprehensif. Segala-galanya ada, package dalam kehidupan itu. Jadi kalau kita lah sebagai seorang Muslim, seorang mukmin atau mukminah, memang ada dalam kehidupan kita, Masya Allah. Kan? Nah, jadi kalau kita ingat itu semua, selamatlah kita. Selamat kita, dunia dan akhirat. Sebab itu berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan. Karena salah langkah kita, Masya Allah, na'uzubillah, dia punya ganjaran, balasan ataupun hukuman belum menunggu di akhirat. Di dunia sudah kena hukum. Sebelum sampai akhirat, di dunia sudah kena. Masya Allah. Kalau dunia pun kita dah begitu rupa, di akhirat bagaimana? Sesama manusia kita dah kena hukum, kena balasan akibat salah laku, pecah amanah dan sebagainya. Jadi tak kira memilih siapa. Kerana pada sisi Allah tu, pada sisi manusia, sama manusia, pada sisi Allah lagilah, pada Allah tak ada siapa yang mulia melainkan yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini pentingnya sifat takwa. Kerana pada sisi Allah, inna akramakum, adalah sesungguhnya pada sisi Allah itu yang paling mulia orang yang paling takwa. Jadi kalau sebaliknya tidak bertakwa, maka dia adalah paling hina lah. Kalau paling mulia takwa, kalau tak bertakwa sebaliknya, kan? Jadi bila itu na'uzubillah lah, kalau itu yang berlaku, na'uzubillah. Jadi kita boleh elakkan, ya, ingatkan diri kita, ingatkan anak-anak kita yang bekerja, ya, di jabatan-jabatan kerajaan ke, swasta ke, ataupun sebagainya. Maka elakkan daripada tidak amanah, kerana tidak amanah itu berat sangat hukumannya, kan? Baik. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, semuanya itu terkandung dalam adalah kesan ataupun akibat daripada kelahiran dan kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin tu jelas rahmat bagi alam itu kita lah alamnya, salah satu alam kita lah umat Nabi ni. Jadi kalau alam lain selamat, dapat rahmat, kita sebagai insan manusia yang mengaku umat Nabi tiba-tiba terlepas daripada rahmat Nabi, rugilah kita kan. Sedangkan Nabi datang untuk berrahmat. Rahmat artinya kasih, sayang, ya, sempurna dan sebagainya. Maka rahmat Nabi juga mendapat rahmat Allah. Bila diridai oleh Nabi, Allah juga redha kita. Iaitu dia Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul, apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Rasul, fakhuzuh, ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa sahaja yang ditegahnya, fantahu, naklah kamu tinggalkan. Jadi jelas apa yang dibawa oleh Nabi, tapi kena belajarlah apa yang Nabi bawa, melainkan dengan belajar. Maka oleh itu perkara belajar ini tak boleh elak. Belajar tak boleh elak. Dan belajar ini juga tidak ada had umur. Jangan kata kita masa sekolah ayah belajar, semudah-mudah belia aja belajar. Tidak. Belajar ni yang disebutkan sebagai lifelong learning. Lifelong learning. Iaitu dia katakan, itu orang putih kata lifelong learning. Pada hadis Nabi kata, ataupun ada satu sebut, dia katakan talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu minal mahdi. Mahdi itu buayan. Ilal lahdi lahad. Tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahad. Cuba imagine, lahir seorang anak, seorang cucu ke anak ke, apa yang kita ajar dia? Dah ajar dah, menuntut ilmu dah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lahir saja dekat hospital tu. Saya tengok itu dekat Putrajaya, Masjid Putrajaya. Kebetulan urusan rawatan jugalah keluarga. Kemudian tengok dekat bilik apa nama tu, bersalin tu, sibuklah, ramai yang dah bersalin, yang baru nak bersalin, yang menunggu giliran, yang duduk macam-macam lah. Bila lahir saja baby, adalah satu orang, ayah dia sendiri ataupun siapa yang ada di situ lah. Kalau ayah dia tak ada, ayah ada di tempat lain, lahir rasa anak itu, siapa nak azankan dia? Maka kita yang ada situ, kalau ada peluang, kalau diminta, azanlah budak tu, azan budak tu. Jadi bukan semua orang bernasib baik. Bila kanak-kanak itu lahir, ayah di perbatasan, ayah di luar negara, ayah outstation menjalankan tugas dan sebagainya. Anak lahir, siapa nak azan? Kita tolong azankan. Tolong azankan. Tak apalah, siapa-siapa boleh. Yang afdal ayah dia lah ataupun atuk dia. Tapi atuk dia ada, patutlah azankan. Baik. Jadi begitulah rupanya kita diajar, belajar Al-Quran lah, dia mengajar orang pula. Mengajar orang pula. Itu khairukum, orang yang terbaik di kalangan kamu. Siapa yang boleh mengajar, sebelum dia mengajar, dia belajar dulu. Orang yang belajar Quran, kemudian dia mengajar. Jadi dua-dua itu penting, belajar dan mengajar. Kalau mampu. Bagi kita yang tak mampu nak mengajar, tugas kita ialah belajar. Belajar tu cukuplah. Sebab itu ada hadis Nabi menyebut, katakan kun aliman. Satu hadis Nabi yang mengatakan kun aliman, jadilah diri kamu itu orang alim. Kun aliman. Kalau mampu jadi alim, alimlah. Dah belajar lama dulu kecil-kecil, ayah dah hantar sana sini, dalam negeri, luar negeri, ayah dah ajar, asuh, bantu kita belajar, membesarlah kita dengan ilmu. Kun aliman, jadilah kamu orang alim. Kalau tak boleh alim, muta'alliman. Muta'alliman ialah orang yang belajar. Belajar. Kita tak mampu nak mengajar sebab tak alim, maka kita belajar. Hadir majlis, hadir kelas, hadir tempat-tempat pengajian, belajar. Itu dah cukup bagus. Taraf dia nombor 2. Taraf 1 tadi alim, itu dia guru.
Kalau tak mampu jadi guru, jadi muta'alim. Muta'alim orang yang belajar. Atau mustami'an. Nah, mustami'an ni orang yang mendengar. Mu'alliman ni dia belajar dengan ada kitab, ada pen, ada pensil, ada nota. Itu orang belajar. Tapi tak ramai orang macam ni. Dia bawa buku nota, bawa pensil, bawa pen, ada kitab. Itu belajar. Itu orang nombor 2. Tapi kita ni separuh orang nombor 2, separuh lagi mustami'an, iaitu orang mendengar saja. Pen pun tak ada, nota pun tak ada, kitab pun tak ada. Jadi tak apalah, jadi nombor 3. Nombor 3 pun okey lah kan. Nombor 3 pun okey. Jadi mendengar, itu nama mustami'an. Jadi orang mustami'an ni orang mendengar ilmu. Dia tak tulis pun tidak, tengok kitab pun tidak, buku nota pun buku pun tak ada. Dia orang mustami'an, mendengar saja. Itu yang nombor 3. Nombor 4, orang yang muhibban. Muhibban ini dia suka dengan orang alim pun dia suka, orang yang pergi belajar pun dia suka, orang mustami'an pun dia suka, tapi dia tak pergi. Dia tak pergi, dia duduk di rumah. Dia duduk di rumah kan. Tapi dia suka. Dia tak pergi mana tadi? Aku pergi masjid. Oh, jalan, baguslah, aku suka kau. Sebab kau rajin pergi masjid. Tapi dia tak pergi juga. Itu dia muhibban. Jadilah nombor 4 pun okey ke. Suka pada orang yang alim pun dia suka, pada orang yang belajar bawa kitab pun dia suka, orang mustami'an pun dia suka, tapi dia tak pergi. Dia muhibban. Dia suka aja. Habis dengan suka aja. Suka. Tanya suka tak? Aku suka. Kenapa tak pergi? Saja. Kenapa tak pergi belajar? Saja. Malah tak pergi. Jadi ada nombor 4. Dan yang kelima. Dan ketiga ni, wala takun khamisan. Wala takun khamisan. Janganlah kamu jadi orang yang kelima. Kategori kelima, level kelima ni adalah dia tak suka pada semua orang tu, dia tak suka. Wala takun khamisan antahluk. Dia katakan kamu akan jadi binasa. Dengan alim dia tak suka, orang pergi belajar dia tak suka, orang yang mendengar ilmu pun dia tak suka, orang suka pada belajar ilmu pun dia tak suka. Dia jadi orang semua 4 di atas dia tak suka, maka dikatakan dia akan musnah. Dia akan musnah. Dia akan musnah. Apa jadi kalau tak ada ilmu? Apa jadi tak sayang pada orang alim? Apa jadi tak sayang pada orang belajar? Apa jadi tak sayang pada majlis ilmu? Datang pun tidak, suka pun tidak. Maka dia jadi orang nombor 5. Dia katakan dia akan binasa. Khamisan. Jadi 4 kategori ini, ingat, kalau mampu belajar, mengajar, ajarlah. Mampu belajar, ada kitab tulis, pen tulislah apa yang patut. Dan kalau mampu dengar, dengar sajalah. Dan kalau tak mampu datang, suka sajalah, cukuplah. Suka. Dan jangan jadi yang keempat-empat tu dia tak suka, maka dia rosak. Wallahu alam. Baiklah, jadi mukadimah kita ni panjang sikit hari ni, tak tahu pasal apa. Sebab kita maulid Nabi kot kan. Tak apa, kita baru nak mula ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Iaitu berkaitan dengan perkara 38, muka surat 39. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an dan Abu Zar, mereka berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashi qala bismikallahumma ahya wa amut wa yastayqaza qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik. Jadi ini satu lagi amalan yang Nabi ajar pada kita, iaitu idza awa Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashi, iaitu apabila Rasulullah ketika berganjak ataupun nak masuk ke tempat peraduan, tempat peraduan, tempat peraduan kalau bahasa saya tempat tidurlah, beradu. Kita kalau raja-raja kita tahu tempat peraduan kan, beradu. Rasulullah lebih pada raja kan. Jadi tentulah kalimah itu sesuai lah ya. Baik, Rasulullah ketika berganjak ke tempat peraduan membaca, Nabi membaca, iaitu bismikallahumma ahya wa amut,
Ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, semua kita dah hafal dah ni. Apa maknanya? Dengan namamu ya Allah, bismika, bismikallah. Sambunglah, bismikallah. Humma, bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Wa idza staiqaza, dan ketika bangun baginda bangun tidurlah. Wa idza staiqaza, ketika baginda bangun, baginda membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi dua-dua tu, sebelum tidur atau nak tidur dan apabila dah bangun tidur, dua-dua tu ada doanya. Ada doanya. Dan doa ini tidak lepas daripada memuji Allah. Memuji Allah. Ataupun kita berdoa kepada Allah, iaitu bila nak tidur dengan namamu. Dengan namamu. Sebab dengan nama Allah itu, itulah yang paling utama. Apapun nama Allah itu tetap kita mulakan. Sama kita sebut tadi, nak berdoa, puji-puji Allah, kemudian berdoalah. Nak tidur pun sebut nama Allah, tidurlah. Kan? Tidurlah. Baik, kemudian apa kita sebut? Ahya tu, hidupku. Ya Allah, aku hidup wa amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Sama juga kita muqaddimah ataupun doa iftitah kita. Doa iftitah kita dalam masa solat. Kan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mahya wa mamati. Jadi itu semua kita sentiasa. Sebab kita ni bukan kekal di sini. Kita dijadi Allah daripada tiada kepada ada. Kerana Allah, kudrah Allah, iradah Allah, dengan kehendak Allah. Ya? Dan taklah wajib bagi Allah mengadakan kita. Tak satu kewajipan pun bagi Allah mengadakan kita. Tapi bila kita dijadikan, ingatlah Allah, kenanglah Allah, pujilah Allah, kerana cipta kita. Dan cipta kita pula tu, kita mendapat nikmat apa? Nikmat kejadian. Makhluk lain pun dapat nikmat kejadian, tapi dia jadi benda lain. Jadi beruk, jadi monyet, jadi kuda, jadi ayam, jadi lembu, jadi kerbau. Dia mendapat nikmat, jadi nikmat kejadian, tapi jadi makhluk yang bernamanya haiwan. Kita mendapat nikmat kejadian, tapi nikmat kita dijadikan manusia. Jadikan manusia. Maka tentulah lebih kita daripada haiwan. Maka tanggungjawab kita lebih daripada haiwan. Tanggungjawab kita kena ingat Allah, mengenang Allah, mengingati Allah, memuji Allah. Sehingga nak tidur dan bangun tidur pun tak lepas daripada memuji Allah. Tak boleh lekang mulut kita ni. Mulut kita tak boleh lekang daripada menyebut nama Allah, mengenang Allah, membesar, mengagungkan Allah, memuji Allah. Tak boleh lekang langsung. Itu kata zikrullah. Zikir pada Allah itu tak di bibir, di hati. Kalau tak sempat sebut di bibir, sebut di hati. Duduk saja-saja bukan ada apa, duduk tunggulah, ada appointment ke apa kan, menunggu, tunggu dekat klinik ke, tunggu nak ambil ubat ke, apa saja yang kita menunggu lah, queue lah. Apa salahnya hati kita tu? Allah ataupun la haula wala quwwata illa billah. Ni panjang queue ni. Apa nak sebut? Takkan nak mengeluh Allah. Kita mengeluh tidak. Kita sentiasa sebut Allah. Ataupun yang cantik lagi, la haula wala quwwata illa billah. Dalam queue, jam. Ni tak lama ni, nauzubillah lah, banjir kan, tak lama ni banjir. Mengikut ramalan kaji cuaca, bulan 11 bulan 12 ni adalah bulan bencana. Maka apa yang kita nak gantung, pada siapa nak harap? Tentulah pada Allah kan. Kita tak tahu apa yang akan jadi, wallahu alam, kita tak tahu. Banjir sebesar mana, sehebat mana, seburuk mana banjir ni, kita tak tahu. Kan. Jadi kita sebagai hamba Allah
terima saja, berdoa pada Allah dan terima apa yang Allah turunkan. Oleh kerana itu berdoalah sentiasa pada Allah supaya kasih sayang Allah tu turun pada kita, rahmat Allah turun pada kita, maka terelaklah, tersimpanglah, terjauhlah ya kita daripada segala bahaya. Allahumma inna na'udzubika, iaitu kita doa apa tu? Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya, iaitu ya Allah selamatkanlah, afiatlah kami, jauhkanlah kami daripada Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, dan bala dunia dan akhirat. Wa na'udzubika min syarri, dan begitulah seterusnya. Jadi sentiasa ada doa, sentiasa ada zikir. Jadi kalau nak mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, inilah dia, zikir-zikirlah apa sahaja yang diajar, dan semua itu diajar oleh Nabi kan. Jadi kita ikutlah. Lepas tu alhamdulillah kita ada Imam An-Nawawi telah menyusun, telah menulis, telah membukukan sebesar ini untuk kita ikuti, belajari, untuk kita amal, untuk kita faham, untuk kita hayati. Moga-moga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi tak sempat habis ya. Sikit sangat sebab mukadimah tu panjang, tak apa aku tangguh. Nanti kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang, kerana dah masa waktu kita tak perlu lengah-lengah. Moga-moga yang sedikit ini memberi pengajaran, memberi panduan, memberi peringatan, keinsafan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kita pada Nabi itu tidak ada batasnya. Ya, mari kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekianlah saja kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.